السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi bersama Hadi Syarudin, saya pendengar yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyambung kembali kepada tafsir kita menerusi ayat ke-111 yang berikutnya daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan sedang dia dalam keadaan beriman, dia tidak akan bimbang perlakuan zalim terhadapnya dan tidak boleh bimbang akan pengurangan haknya. Bulan lalu kita telah bincangkan kedudukan syafaat. Syafaatul uzma ni khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kerja syafaat ini didelegatkan kepada mana-mana pihak yang layak. Laporkan bahawa manusia pada hari akhirat kelak akan mencari Nabi Adam untuk minta syafaat daripadanya. Lalu Nabi Adam telah menjawab dengan penuh tawaduk bahawa dia melakukan kesalahan, iaitu makan buah larangan yang Allah SWT tegar dalam syurga. Ini tawaduknya Nabi Adam. Dosanya telah diampunkan oleh Allah SWT. Kesilapan itu telah diampunkan Allah SWT, seperti yang kita pelajari tentang putusan Nabi Adam yang mulia ini. Mereka bertemu dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh menjawab, dahulu aku mohon kepada Allah keampunan untuk anakku. Allah telah murka dengan perkara tersebut, aku menjadi malu. Mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, dahulu aku di dunia pun pernah mengatakan satu perkara dan aku merasa takut itu menjadi sebab Allah SWT tidak meridaiku. Nabi Ibrahim tawaduk kepada Allah SWT. Begitu juga Nabi Musa ditemui. Nabi Musa pun punya alasan untuk mengatakan tidak layak memberi syafaat, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW yang memberi syafaat. Inilah perkara yang namanya syafaat, melengkapkan kekurangan yang berlaku dalam di seseorang manusia, amalan mereka di akhirat kelak. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, datang ayat wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Pada hari itu semua wajah tunduk, masa malu atas kesilapan dunia, tak mutaat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man hamala zulma. Rugilah pada hari itu orang melakukan kezaliman. Khaba ini kata Imam Ibn Atiyah Al-Andalusi yang tafsir Muharrar Al-Wajiz, khaba maknahu lam yanjah wala zafira bimatlubi. Seorang yang tidak akan beruntung sama sekali. Allah tidak akan memenuhi haknya. Allah SWT tidak akan meridainya. Dia akan memperlakukan kisas kepada setiap makhluknya balik semula. Termasuklah kambing yang bertanduk yang dulu menganiaya kambing yang tidak bertanduk. Nampak tak tuan-tuan? Kambing yang bertanduk menanduk kambing tak bertanduk dengan zalim, ke akhirat pun akan menuntut bela balik semula di atas penganiayaan yang berlaku kepadanya. Kambing. Jadi kalau manusia, lagilah kita kena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu digambarkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Jauhilah kamu kepada kezaliman, sebab kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Jangan zalim pada orang, tuan-tuan. Jangan zalim pada orang. Dan zalim yang paling teruk sekali itu seorang melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita pernah bincangkan dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Seorang ibu sudah mentua, usianya 88 tahun, melihat cucunya menangis pada waktu malam, lalu diambil tali hitam diikatkan kepada tangan anaknya dengan alasan dia dapat melihara daripada gangguan jin. Ini syirik tu. Ibu yang dimuliakan Allah sekalian, kamu pergi haji, pergi umrah, ini syirik pada Allah kamu lakukan. Kamu sedar tak? Si anak pula berkata, nantilah bila balik kampung, pakai balik ke Kuala Lumpur ini,
kita tak payah pakai wa isriku. Silap nak saudara, kamu belajar tinggi-tinggi kena beritahu pada ibu kamu ini syirik pada Allah SWT. Tidak boleh lakukan seperti ini. Syirik pada Allah SWT, inna syirka la dhulmun azim. Syirik ini tak ada tempat di sisi Allah SWT. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah mampukan seluruh dosa melainkan syirik pada Allah SWT. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syirik Allah tidak ampunkan. Jadi jauhilah kita dia terlibat dengan perbuatan syirik pada Allah SWT. Sakit, jumpa dengan doktor. Doktor tidak dapat rawat, carilah ruqyah daripada ahli-ahli perbuatan Islam yang diyakini imannya, yang menggunakan Al-Quran, yang hidupnya pegang kepada Islam, tidak ada benda yang meragukannya. Bagaimana seorang pengamal perbuatan Islam, isterinya tidak bertudung sebagai contoh, tidak pergi hadir sembahyang Jumaat, padahal azan berkumandang, setiap orang hadir dia tidak pernah datang. Layakkah orang seperti ini dianggap ahli perbuatan Islam yang memakai ruqyah? Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, perhatikan, jangan kita terlibat dengan syirik pada Allah SWT, kerana syirik akan menyebabkan gugurnya setiap amalan lakukan, tiada kemaafan bagimu. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi perintitan daripada peringatan Allah SWT bahawa tidak akan dapat siapa pun bagi pertolongan kepada kamu di akhirat kelak melainkan Allah SWT, dan para nabi ni dipanggil sebagai istisna di sini. Istisna yang menunjukkan pengecualian adanya golongan yang akan beri syafaat di sisi Allah SWT. Semua perkara akan terungkap dengan jelas pada hari kiamat. Tak ada rahsia. Perbincangan yang kita lakukan kat dunia yang menggunakan suara dengan pilihan kata-kata, kita boleh mengubah, menyebut satu benda tapi kita maksudkan lain. Tapi ke akhirat besok tidak, tuan-tuan. Semuanya akan dijelaskan. Semuanya akan turut menjadi saksi. Apa yang kita kehendaki itu Allah SWT akan tunjukkan kepada semua yang hadir. Bagaimana hati dan dikasihi Allah sekalian, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa di belakang mereka. Allah mengetahui segala mereka lakukan, mereka rencanakan, sama ada yang berkaitan dengan masa kini atau masa akan datang ataupun yang telah lalu, ataupun dalam arti mengetahui kehidupan lahir mereka dan kehidupan batin mereka. Ibn Ashur, mufassir yang terkemuka dari utara Afrika, dan tafsir At-Tahrir wa Tanwir mengatakan kefahaman penggal ayat ini sebagai satu penjelasan atas satu pertanyaan yang boleh jadi pernah ditanya, iaitu apakah yang membawa kepada keridhaan Allah sehingga seorang dapat memperoleh izin memberi dan menerima syafaat. Jawapannya dalam penggal yang sedang kita bincangkan sekarang. Bagaikan menyatakan bahawa izin tersebut hanya berdasar ilmu Allah yang mencakupi hal-hal lahir dan batinnya makhluk, masa lalu dan juga masa depannya. Para pendengar yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, inilah peringatan Allah SWT terhadap manusia, agar mereka tahu, mereka sedar bahawa ke akhirat besok tiada siapa dapat menyembunyikan apa yang telah mereka lakukan. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Anat ini ambil perkataan ana, ain nun alif hamzah, yang pada mulanya bererti tawan ataupun payah dan sulit. Tawanan ni biasanya mengalami penghinaan, demikian juga kepayahan dan kesukaran yang boleh kita fahami membawa makna hina, dina di akhirat orang yang musyrik, yang kafir, yang munafik ni, tuan-tuan. Wa anatil wujuh, wajah-wajah pada hari itu. Kerana bahagian yang paling penting dan paling mulia daripada diri kita adalah wajah. Kalau orang sedang berada dalam kesulitan, kita dapat melihat wajahnya, kita tahu, Allah, orang ni muda lagi tapi nampak wajahnya berkerut, penuh dengan kedut, menandakan kehidupannya payah. Dulu makcik saya ni seorang yang cantik, rupawan orangnya, nak dikahwini oleh seorang yang saleh, dia tolak, dipilih Pak Wu yang diminati ni. Tiba ini tengok Pak Wu nya tak ke mana pergi. Makcik yang wajahnya yang cantik jelita dahulu, sekarang berkedut, nampak wajahnya. Begitu kita baca manusia, kerana wajah ni mereflekskan apa yang ada dalam hati, menggambarkan apa yang ada dalam sanubari, kesenangan, kesukaran, semuanya lihat pada wajah. Maka Allah gambarkan di sini, wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa kad khaba man hamala zulma. Alangkah ruginya, kecewanya, takkan berjayanya seorang yang telah melakukan kezaliman, dan kezaliman yang paling teruk dimaksudkan di sini, pernah kita bincangkan dahulu, adalah berkaitan dengan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayy ini adalah bagi yang memiliki al-haya.
Al-Hayy datang perkataan hayat. Kata Imam Ghazali, Al-Hayy adalah Allah SWT yang bersifat dengan yang hidup, yang mana Allah SWT di sini maksudnya kalau hidupnya makhluk, dia memerlukan kepada benda lain untuk menggerakkannya, kehidupannya. Momentumnya itu datang dengan makan, minum, dengan keadaan sekeliling. Kalau berada seorang diri pun duduk di hospital dan seleti, tuan-tuan dimuliakan sekalian, tak boleh nak bergerak banyak. Tapi beza dengan pergerakan yang dimaksudkan milik Allah SWT yang mutlak ini, tidak bergantung, tidak bersandar kepada apa jua yang ada sekelilingnya. Jangan tuan-tuan menyangkakan bahawa tuan-tuan mentaati Allah SWT menambah kekuatan Allah. Tuan-tuan tidak taat pada Allah, melakukan maksiat padanya, kita melakukan maksiat padanya, akan mengurangi kekuatan Allah. Tidak tuan-tuan, tidak sama sekali. Tidak akan beri kesan apa-apa pun kepada Allah SWT. Yang rugi adalah kita. Kita harus sedar, mesti kita sedar dalam diri, lakukan taat baik untuk kita, bukan baik untuk Allah. Lakukan maksiat bahaya untuk kita, bukannya bahaya pada Allah SWT. Jadi dalam Quran, selain daripada perkataan Hayy ini, gunakan perkataan Qayyum merujuk pada sifat Allah SWT beberapa kali. Ada yang tidak dirangkaikan dengan sifat lain, ada juga yang dirangkaikan, dikombainkan dengan sifat yang lain. Ni Al-Hayy kadang-kadang sendirian sifat ni, kadang-kadang dirangkumkan dengan perkataan Al-Qayyum sebagai contohnya. Contoh yang lain kita lihat dalam ayatul kursi. Dia tanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah yang paling hebat dalam Quran wahai Ubay? Kata Nabi SAW kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab menjawab ayatul kursi, Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dia yang beri dan mencabut kehidupan daripada yang hidup. Selain daripada Allah ni hidup kerana dia berikan kehidupan, tapi kalau dia cabut kehidupan tersebut, habislah dia. Sedangkan Allah SWT ni Hayyun la yamut. Allah SWT bersifat hidup, tidak akan mati. Bukan setakat mati, itu satu benda yang ternafi pada hak Allah SWT. Sifat Allah tidur pun tidak sama sekali. Al-Qayyum ni tuan-tuan selalu bergandingan dalam Quran dengan perkataan Al-Hayy. Sebagaimana Al-Hayy ini bergandingan dengannya menunjukkan bagaimana Allah SWT memenuhi keperluan hamba-hambanya. Qayyum ni datang perkataan Qawama. Bahasa Arab Qayyum datang perkataan Qawama, kemudian itu kali Qama, yang difahami maksud dia melaksanakan satu secara sempurna dan berkesinambungan. Jadi dengan demikian Qayyum berarti Allah SWT mengatur segala satu sampai sempurna, bukan setakat berbuat saja tetapi sampai sempurna. Kata Imam Ghazali ketika menguraikan dua sifat Allah SWT ni, menjelaskan, membahagikan satu kepada dua bahagian yang asas. Pertama, kata Imam Ghazali, satu yang memerlukan tempat, dan kedua adalah yang tidak memerlukan tempat. Yang memerlukan tempat tidak dinamakan qaim binafsi. Yang tidak memerlukan tempat tetapi benda lain pula memerlukan kepadanya, kesinambungannya, maka dinamakan sebagai qaim, qayyum. Jadi Allah SWT ni bersifat dengan qaimun binafsi, secara penuh, sempurna. Dia tidak memerlukan tempat, tidak, bahkan yang lain memerlukan kepada Allah SWT untuk kesinambungan hidupnya sendiri. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, inilah dinamakan sebagai qaimun qayyum, sifat Allah SWT. Jadi ayat ni sengaja memilih dua sifat Allah SWT kerana konteks ayat yang sedang kita bincangkan adalah penghidupan manusia semula, kebangkitan selepas mati. Maka dengan sebab itu Allah menggunakan perkataan Al-Hayy, dan kekuasaan Allah untuk memberi keadilan, menghukum, menetapkan hukuman, memberi ganjaran kepada yang taat, memberi hukuman kepada yang derhaka. Itu sebab datangnya perkataan Qayyum, kata Al-Imam Al-Ghazali, tentang kombinasi dua sifat Allah SWT dalam ayat seperti ini. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi ayat yang sedang kita bincangkan ini menggambarkan kesudahan hidup manusia. Janganlah kita jadi golongan al-mu'riduna anillah, yang berpaling daripada Allah. Bila berlaku keadaan tersepit seperti sekarang ni, barulah sibuk-sibuk nak ingat Allah, barulah tunjukkan perasaan malu. Kemudian lalu kita telah bincangkan tiga manusia di kalangan sahabat Nabi, hidup pada zaman Nabi, manusia pilihan ini. Malangnya ada juga yang berpaling daripada majlis ilmu bersama Nabi SAW, dan Nabi telah sifatkan wa amal akhar fa'aradallahu anhu. Dia berpaling daripada Allah, Allah berpaling daripada dia. Ambillah ibrah daripada peristiwa yang telah kita bincangkan kepada lalu tuan-tuan. Man
ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariyallahu liqa'ahu. Siapa yang suka bertemu Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Hadirlah ke kuliah-kuliah tuan-tuan, itu tanda kita cinta pada Allah. Hadirlah ke majlis-majlis ilmu, hadirlah salat berjemaah, tanda Allah panggil kita. Besok akhirat Allah ridha dengan kita, Allah panggil kita. Nak tak? Berbanding dengan orang yang sibuk dengan urusan dunianya, azan berkumandang, masih lagi di depan televisyen, membuang masa dengan Facebook. Orang ni malu ataupun benci bertemu Allah. Man kariha liqa Allah, kariyallahu liqa'ahu. Ayat besar Allah Ta'ala tengok wajah kita, tuan-tuan dimulakan sekalian. Pilihlah. Pilihan ini berada di tangan kita. Mohonlah kepada Allah kekuatan selalu. Siapa yang melihat dirinya terdorong untuk melakukan taat, selalu syukurlah banyak kepada Allah. Rasilah gembira atas pilihan Allah SWT, supaya Allah hantikan kita dalam iman. Tapi bila kita melihat diri kita ni dorongan untuk melakukan maksiat itu lebih kuat, mohonlah kepada Allah bantuannya agar kita tidak terdorong dan bimbang mati dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah SWT. Kita akan bincangkan pada kuliah akan datang ayat berikut. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.